solat. Ya, jadi kita pergi terus rukun-rukun solat. Jadi rukun-rukun solat ini kita kena faham dan kita kena tahu, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Sebab ketika kita hendak solat, kita kena pastikan perkara-perkara ni terjaga. Jangan sampai kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kadang-kadang menyebabkan sembahyang kita tu rosak. Contohnya, kita tertinggal, kita sengaja tinggalkan, ya, dengan beranggapan perkara tersebut tak wajib. Kan kita dalam sembahyang kita ada perkara wajib, perkara rukun solat, perkara sunat solat, ya, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi kalau kita tak tahu, jadi takut-takut sembahyang kita batal dengan mengambil kira kita meninggalkan perkara-perkara rukun tu dalam keadaan kita sebenarnya tak tahu, jahil. Ya. Contohnya kita tinggalkan tamak ninah. Ya. Walaupun tamak ninah tu sebahagian daripada, kalau kita bincangkan sembahyang itu ada 13 rukun, tamak ninah tu syarat kepada sebahagian daripada rukun solat. Jadi kita tinggalkan, kita tak tahu. Ya, kita tak sempurnakan rukun itu dengan tamak ninah. Jadi kita tak tahu, lepas tu kita tinggalkan tamak ninah. Jadi solat kita boleh jadi tidak sah. Apa lain? Contohnya kita tinggalkan Fatihah contohnya. Kita tinggalkan Fatihah. Kan banyak kali berlaku ada yang meninggalkan Fatihah. Dia terus baca surah, contohnya bangkit-bangkit bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Mungkin terleka, mungkin terlupa dan sebagainya. Lepas tu baru dia perasan dia telah meninggalkan Fatihah. Lepas tu kalau dia berkeyakinan bahawasanya Fatihah itu sunat, lepas tu dia tinggalkan, dia tak ulang balik sembahyangnya. Ya. Jadi menyebabkan sembahyangnya tidak sah. Jadi biarlah kita tahu, ya, biarlah kita beranggapan semua perbuatan di dalam solat itu rukun, baik sunat, baik rukun, semua kita anggap rukun berbanding kita tersalah. Ya, kita tersalah. Contohnya kita berkeyakinan bahawasanya perkara tersebut adalah sunat padahal rukun. Itu bahaya. Ya. Contohnya macam kita kata doa iftitah, kita tak tahu itu rukun ataupun sunat. Jadi kita lakukan dengan beranggapan bahawasanya perkara tersebut wajib dijaga, padahal perkara tersebut sunat saja, tapi kita anggap perkara itu wajib. Itu tak apa lagi. Berbanding kalau ada rukun yang kita anggap dia sunat, itu bahaya. Ya. Jadi kadang-kadang kita tinggalkan perkara itu, itu bahaya. Okay, baik, dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun solat. Iaitu 13 perkara yang wajib kita buat ketika di dalam solat. Yang pertamanya niat. Ya, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua sedia maklumlah. Hadis ni, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Setiap amalan yang mukallaf buat ni, ya, apa-apa amalan sekalipun, baik duniawi ataupun ukhrawi, baik perkara ibadah ataupun perkara bukan ibadah, dia kena ada niat. Seeloknya kena ada niat. Jadi kalau sebahagian perkara duniawi pun kena bergantung kepada niat, apatah lagi perkara-perkara ibadah. Ya, lebih-lebih lagi lah memerlukan kepada niat. Walaupun Nabi tak sebut dalam sembahyang mesti ada niat, ya, tapi ini adalah ijtihad, ya, para ulama, bahawasanya berdasarkan hadis tadi, maka perkara-perkara ibadah lebih penting untuk kita letakkan niat. Jadi sebab tu dalam bab-bab ibadah adanya niat. Ya, bab puasanya, bab hajinya dan sebagainya, semua ada niat. Jadi niat tempatnya di mana? Niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Ada pun melafazkan niat, usalli fardal asri arba'a raka'atin ada'nillahi ta'ala, dengan lafaz bahasa Arab ataupun dengan lafaz bahasa Melayu terpulang, ya, ikut kefahaman masing-masing. Jadi dengan apa-apa lafaz sekalipun boleh, tak ada masalah. Adapun lafaz niat hukumnya sunat sahaja. Ya. Hukum lafaz niat di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Ya, habis yang niat termasuk dalam 13 rukun ni apa? Niat di dalam hati. Dalam hati itu hukumnya rukun, wajib.
Adapun melafazkan niat, hukumnya sunat sahaja. Kenapa dalam mazhab Syafi'i meletakkan hukum sunat terhadap lafaz niat? Sebab untuk membantu hati, untuk membantu kita melaksanakan rukun niat di dalam hati. Kadang-kadang kita alpa, kita leka, ya, kita tak sungguh-sungguh dalam melakukan solat itu, jadi melafazkan niat supaya untuk membantu hati, menghilangkan daripada perkara-perkara yang lara, contohnya, ya. Jadi melafaz niat hukumnya sunat sahaja. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi kita lafazkan sebelum sembahyang. Jadi niat yang rukun ni yang mana? Ketika di dalam sembahyang. Ketika bila? Ketika mengangkat takbir. Ya, dalam kalau kita bahaskan perbincangan rukun dan syarat, ada rukun dan syarat ni dua benda yang berbeza. Biasa rukun ini perkara tu di dalam sembahyang. Kalau syarat tu perkara di luar sembahyang, ya, sebelum melaksanakan ibadah. Sebab tu dalam sebahagian mazhab dia meletakkan niat itu sebagai syarat, bukan rukun. Jadi dalam rukun sembahyang menurut mazhab mereka tidak ada niat, tapi niat itu berlaku syarat, iaitu sebelum sembahyang disyaratkan niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, niat itu sebahagian daripada sembahyang tu sendiri. Jadi dia mesti berada di dalam sembahyang. Jadi tempat yang paling baik, tempat yang paling bertepatan dengan niat ini iaitu ketika pada awal-awal sembahyang, itu ketika takbiratul ihram, iaitu dengan lafaz Allahu Akbar di mulut, di dalam hati letakkan matlamat ataupun letakkan matlamat ataupun kesungguhan kita nak lakukan apa pada waktu tu, ya. Tetapkan dalam hati nak buat apa. Sembahyang apa? Sembahyang fardu apa? Fardu asar. Fardu asar tu berapa rakaat? Kerana apa? Tunai ke ataupun qada? Jemaah, makmum ataupun imam. Ya. Jadi ini kena ada dalam hati. Tu namanya rukun. Ya. Jadi tempatnya ketika mengangkat takbir. Sama juga macam wuduk sebelum ni. Wuduk, niat tu hukumnya rukun. Ya, berdasarkan kepada hadis tadi juga, innamal a'malu binniyat. Ya, walaupun Nabi tak sebut, Quran tak sebut wajib ada niat ketika mengangkat wuduk, ya, mengambil wuduk, namun ni adalah ijtihad ulama. Berdasarkan ijtihad mereka, niat tu penting, sangat penting dan sebahagian daripada ibadah. Ya. Jadi ini adalah niat solat. Kalau wuduk tadi, dia niat ketika membasuh muka. Lafaz niat boleh dilakukan di luar wuduk. Tapi niat yang wajib tu ketika sampainya air ke bahagian muka. Jadi membasuh muka itu adalah perlakuan pertama di dalam wuduk. Jadi tempat yang paling baik untuk niat ketika berwuduk iaitu ketika membasuh muka. Ya. Jadi niat tu penting. Niat tu penting. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang fardunya, yang fardunya untuk kita, yang wajibnya untuk kita niatkan di dalam hati, iaitu cukup sekadar usolli fardal asri, ataupun perkara yang kalau kita terjemahkan, sengaja aku sembahyang fardu asar. Aku ni sedang sengaja untuk sembahyang, bukan tak sengaja dan bukan buat benda lain, sengaja usolli. Sembahyang apa pula yang kita nak buat kena tentukan, sebab sembahyang ni ada dua, ada sembahyang fardu, ada sembahyang sunat. Jadi tentukan dengan dalam hati sembahyang fardu. Sembahyang fardu pula ada banyak, ada 5 waktu. Jadi tentukan dia dengan fardu apa? Fardu asar. Tu antara 3 perkara penting dalam niat. Yang lain-lain tu cukup sekadar sunat sahaja. Nak niatkan dalam hati, tak nak niat pun tak apa. Ya. Baik, yang kedua, berdiri tegak menghadap ke kiblat bagi yang berkemampuan. Ustaz, kan rukun solat, kalau kita nak melaksanakan solat kan perkara pertama tu berdiri. Ini perkara yang sukar kita nak tentukan mana nak letakkan rukun yang pertama tu. Qiyam dulu ke, ataupun niat dulu ke, ataupun takbiratul ihram dulu. Kalau kita lihat qiyam ini antara perkara yang kita lakukan dahulu sebelum kita melakukan perkara lain seperti niat dan takbiratul ihram. Jadi tak apa, ini khilaf kecil lah. Jadi kita letakkan sahaja supaya mudah untuk kita ingat. Rukun pertama iaitu niat, rukun kedua berdiri tegak ataupun qiyam, ya, menghadap ke kiblat bagi yang berkemampuan. Ini adalah rukun solat.
Khususnya solat fardu. Ya, solat fardu. Jadi 13 rukun solat, antaranya berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Ini diletakkan di dalam sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tak mengapa. Sembahyang sunat ni kita berduduk pun boleh. Ya, tapi pahalanya kurang. Pahalanya sebahagian daripada pahala berdiri. Tapi kalau solat fardu, hukumnya wajib. Wajib berdiri. Ya, bagi yang berkemampuan. Kalau tak mampu ustaz, tak mampu Nabi pun ajar supaya duduk. Kalau tak mampu duduk, boleh baring. Jadi Islam itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi mana-mana tempat yang kita tak mampu, kita tak diwajibkan buat. Ya, kalau kita hanya buat sekadar yang mampu sahaja. Jadi bagi yang berkemampuan, wajib berdiri. Diri macam mana? Diri tegaklah. Berdiri tegak. Kalau condong sikit, kalau bungkuk sikit tak mengapa. Jangan sampai kita sama kedudukannya dengan rukuk. Sampai nampak macam rukuk, itu bahaya. Itu sembahyang itu menjadikan diri itu cacat lah. Ya. Kecuali kalau memang tak mampu, memang kena membungkuk sampailah nak menyerupai rukuk. Ya, rukuk ni macam mana? Kita membungkukkan badan, cukup sekadar tapak tangan kita boleh mencapai kepala lutut. Itu namanya rukuk, walaupun tak rukuk dengan sempurna, tapi cukuplah rukuk itu sekadar itu. Ya, bungkukkan badan, tapak tangan boleh sampai lutut, itu dah cukup dah rukuk. Dalam keadaan itu, kalau kita berdiri tegak, kita mampu berdiri tegak, tapi kita membungkukkan badan menyerupai rukuk, maka tidak sah. Tapi kalau tak mampu tu bezalah. Kalau kira orang-orang tua, contohnya nenek kita sembahyang bungkuk, kita tak bolehlah tegakkan dia. Datang kat nenek kita tegakkan dia daripada dia membungkuk. Ya, hukumnya tak boleh sebab dia memang mampu sedemikian. Jadi biarkan, maka sembahyangnya sah. Ya, sembahyang sah. Dan menghadap ke arah kiblat. Jadi kena pastikan kiblat kita kat mana. Ya, ini boleh lihat di mungkin lihat di website Jabatan Mufti bagi negeri-negeri yang berbeza, ya. Kita berada di mana, kita cuba lihat kepada website Jabatan Mufti. Ya, dan menghadap kiblat itu adalah bahagian dada. Ya, yang diwajibkan menghadap ke arah kiblat iaitu bahagian dada kita. Bahagian dada kita ni wajib menghadap kiblat. Kalau kaki tak menghadap kiblat tak mengapa. Contohnya kaki kita ni tak tegak ke depan, ke tepi dan sebagainya, tak mengapa. Sebab yang diwajibkan itu adalah bahagian dada. Jadi tak boleh kita sengaja membingkuk atau menghadap badan itu ke arah lain. Ya, dada khususnya. Ya, dan mata disunatkan pandang ke tempat sujud. Mata disunatkan pandang tempat sujud supaya mata itu tidak melilau. Kalau mata melilau tempat lain, adakah sah perbuatan tersebut? Sah perbuatan solat itu? Sah lagi, tak ada masalah. Cumanya perbuatan tersebut tidak tak ada adab lah. Kita sembahyang, kita perlu kepada khusyuk, fokus. Ya, fokus kepada perbuatan tersebut. Jadi hukumnya tetap sah sembahyang, tapi hukumnya makruh. Ya, jadi pandang tempat sembahyang. Tutup mata boleh tak? Tutup mata boleh ikut keadaan lah. Seeloknya buka mata. Tutup mata, kalaulah dengan membuka mata itu kita tak dapat khusyuk, ya, tak dapat memberi tumpuan kepada ibadah, maka tutuplah mata tu. Contohnya kita kalau buka mata nampak benda lain, yang menjadikan sembahyang kita tidak fokus, maka kita tutuplah mata, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tidurlah. Ya. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram iaitu melafazkan kalimah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah rukun qauli di dalam sembahyang. Rukun qauli di dalam sembahyang. Ya, iaitu rukun yang memerlukan kepada lafaz. Kalau qiyam tadi rukun fi'li, iaitu perbuatan. Tak buat perkara tersebut, maka batal sembahyang. Rukun qauli, tak melafazkan perkara tersebut, maka sembahyangnya batal. Ya, jadi kalimah yang disyaratkan iaitu dengan Allahu Akbar, dengan bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa Melayu. Allah Maha Besar, tak boleh.
Walaupun maksud dia sama, tapi disebabkan ini apa yang diajar oleh Nabi, tidak ada dalil yang menyimpang daripada maksud tersebut. Jadi kena ikutlah Allahu Akbar. Ya. Dan mengangkat tangan ketika takbir tu hukumnya sunat sahaja. Hukumnya sunat. Dan apa yang ada ketika takbiratul ihram ini, iaitu kita melafazkan pada masa yang sama, kita niatkan di dalam hati niat sembahyang yang kita hendak dirikan. Allahu Akbar. Ya. Jadi kena ingatlah, ya, perkara takbir itu adalah rukun. Kalau salah sebut, ya, yang merosakkan, maka kena ulang baliklah takbir tersebut. Ya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Ya, membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini adalah rukun qauli, iaitu rukun yang kita kena lafazkan, kita kena sebutkan. Ya, rukun qauli. Jadi kena lafazkan Fatihah ni, ya, kita kena belajarlah hukum-hukum yang berkaitan dengan Fatihah. Ya, bacaannya, tajwidnya, cara melafazkannya. Sekiranya kita melafazkan rosak Fatihah tersebut seperti merosakkan maknanya, itu bahaya. Ya, tajwidnya tak betul, itu bahaya, kerana kesalahan itu kadang-kadang boleh membawa kepada batalnya sembahyang. Ya, kena tengok kan lafaz, kesalahan dari sudut bacaan Al-Quran ini ada dua. Sama ada kesalahan itu besar ataupun kesalahan itu kecil. Kalau kesalahan itu kecil, tidak mengapa, dimaafkan lagi. Tapi kalau kesalahan itu besar, yang boleh merosakkan makna surah tersebut, bacaan Quran tersebut, ya, maka boleh jadi sembahyang itu tidak sah. Ya. Jadi tak sah Fatihah boleh menyebabkan tidak sah solat. Jadi sebab tu kita dituntut supaya belajar akan hukum tajwid. Ya. Supaya apa? Kegunaannya khususnya ketika hendak solat. Ketika hendak solat memang kena jaga hukum-hukum tajwid ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu ada 7 ayat, termasuk bismillah, termasuk bacaan basmalah. Ya. Jadi disunatkan juga dalam mazhab Syafi'i melafazkan secara kuat ataupun jahar pada bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun jangan terkejut, ada tempat lain seperti dekat Mekah contohnya, imam melafazkan secara kuat, secara jahar bermula daripada ayat Alhamdulillahirabbilalamin, bukan pada bacaan basmalah tu. Ya, dibangkit contohnya, ataupun ditakbir Allahu Akbar, lepas tu Alhamdulillahirabbilalamin, kita tak dengar imam membaca basmalah. Ya, jadi kita kena husnuzan lah, sebab ada sebahagian mazhab yang dia tidak sunatkan bacaan basmalah secara kuat. Dia baca juga basmalah tetapi secara perlahan, yang kita tak dengar. Ada juga mazhab yang tidak tidak mewajibkan bacaan basmalah tu, langsung dia tak baca pun ada. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, basmalah tu hukumnya wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beserta tajwid-tajwidnya, beserta lafaz-lafaznya, beserta dengan dia punya makhraj-makhraj yang betul, ya, supaya menjadikan sembahyang itu sah. Ya. Dan satu lagi syarat-syarat rukun qauli ni, iaitu kena lafaz, kena lontarkan sedikit suara, bukan dengan hanya menggerakkan bibir dan membaca di dalam hati contohnya. Tak boleh, tidak sah. Ya, sebabkan rukun qauli ini adalah rukun yang kita kena lafazkan. Kena sedikit suara dikeluarkan, sekurang-kurangnya telinga ini boleh dengar apa yang dilafazkan ketika dalam keadaan senyap, ketika dalam tenang. Suasana itu tenang. Kalau kita baca dengan bacaan tu, dengan kadar suara macam tu, kita boleh dengar apa yang kita baca. Ya. Tapi kalau keadaan itu bising, tak perlu kita lafaz kuat-kuat sampai nak dengar telinga sendiri, tak. Ya. Cukup sekadar baca melafazkan rukun qauli ini, kalau tempat itu senyap sunyi, kita boleh dengar. Kalau, ingat ya, kalau tempat itu senyap sunyi, kita boleh dengar. Kalau tempat itu bising, cukup sekadar melafazkan dengan cara tadilah. Ya, tak dengar pun tak apa. Yang penting kita dah lontarkan suara. Ya. Ini antara syarat
Setiap rukun qauli yang ada dalam sembahyang inilah antara syarat-syaratnya. Ya, kena lontarkan suara. Paling tidak telinga sendiri boleh dengar. Rukun yang kelima iaitu rukuk dengan tamakninah. Ini rukun fi'li iaitu perbuatan. Ya. Iaitu rukuk ni macam mana membungkukkan badan dengan sekurang-kurangnya tapak tangan boleh boleh mencapai kepala lutut. Ya, kalau tak tegak pun tak apa. Memadai, tapi tak sempurnalah. Kita kalau boleh nak melaksanakan solat ni dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Jadi sebaik-baiknya seperti dalam gambar ni, tegak, badan tu tegak menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini bagi yang berkemampuan. Yang tak berkemampuan tu lain cerita, ya. Beserta dengan tamakninah. Beserta dengan tamakninah. Tamakninah ni apa? Tamakninah ini tenang kan? Tamakninah ni tenang. Ataupun biasa yang kita guna berdiri diam seketika. Diam seketika pun boleh juga. Ya, diam seketika dengan rukuk yang kita nak buat tu, kita dah rukuk, tundukkan badan, lepas tu kita diam seketika sekadar bacaan tasbih, sekadar bacaan subhanallah, iaitu panjang diamnya tu sekadar panjang bacaan subhanallah, lama dia tu, ya, jangka masa dia tu. Jadi tak lama pun subhanallah, ya. Tapi masih lagi ada juga orang yang sembahyang dengan tergesa-gesa, dengan tidak mengambil berat tentang tamakninah. Dalam mazhab kita tamakninah itu adalah wajib dilakukan. Kalau tak buat tamakninah, kalau contohnya seseorang tu nak sembahyang cepat, ya, macam apa? Macam ayam mematuk makanan kan. Dia tak ada ayam patuk makanan ni, dia tak ada tamakninah. Dia patuk makanan tu, dia patuk terus dia makan makanan tu dengan mematuk kan. Lepas tu dia terus bangkit. Dia tak ada tamakninah, dia tak ada diam kejap. Dia patuk makanan tu, dia diam kejap, lepas tu dia naik. Tak ada. Tu ayam makan. Mematuk makanan macam tu, laju. Ya. Jadi sembahyang kita pun jangan macam tu lah. Baik rukuk ni contohnya jangan macam ayam yang mematuk makanan. Ya, tak sempat-sempat kita nak tenang seketika ketika melakukan rukuk ni. Ya, kita kena buat. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi contohnya dengan 3 kali bacaan, biasanya kita dah lengkapkan lah. Biasanya dengan kadar bacaan itu kita dah lengkapkan tamakninah tu. Sebab tu disunatkan baca tasbih tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Selain dia perkara dapat pahala, dia dapat juga menjaga tamakninah dalam sembahyang. Ya. Okey, baik. Jadi ini rukuk. Ini antara cara-cara yang salah ketika rukuk. Yang gambar atas tu dahsyat lah, ya. Dahsyat. Bukan sekadar badan dia rukuk, bukan sekadar badan dia apa? Dia tunduk dengan tangan-tangan sekali dia letakkan di lantai. Yang bawah tu, yang sebelah kiri, dia tak cukup kadar rukuk. Boleh jadi rukuk tu tidak sah. Yang bawah sebelah kanan pula dia terlebih. Ya, masih sah lagi tapi tak sempurna lah. Ya. Jadi kita sederhana, iaitu tegak badan di tengah-tengah untuk menyempurnakan rukuk. Yang keenam, i'tidal yang merupakan rukun fi'li juga, iaitu perbuatan, iaitu diam seketika. Diam seketika ataupun bukan diam seketika. Berdiri seketika ataupun berdiri di antara rukuk dan sujud. Jadi untuk membezakan rukuk dengan sujud tu, jadi dia perlu diselangi dengan diri. Berdiri ni pula berdiri seketika. Ya. Tak boleh terlalu cepat dan tak boleh terlalu lama. Disebab dia ada tamakninah. Jadi dia tak bolehlah berdiri terus sujud. Dia kena berdiri, lepas tu diam seketika sebab dia ada tamakninah. Tenang seketika. Ya. Sebab dia ada tamakninah. Dan dia tidak boleh panjang, dia tidak boleh lama-lama. Tak boleh terlalu cepat dan tak boleh terlalu lama. Ya. Tak boleh terlalu lama macam mana? Jangan sampai lama kita berdiri itu lebih daripada bacaan Al-Fatihah. Jadi kena sekejap je lah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Ya, jangan sampai lama-lama. Kalau lama-lama menyama sampai diri itu sama dengan bacaan Fatihah ataupun lebih, maka sembahyang itu jadi batal.
Habis ustaz kalau doa kunut kan kita baca lama, doa kunut tu tidak mengapa sebab memang disyaratkan, memang disuruh. Jadi lama pun tak mengapa. Ya. Jadi i'tidal beserta tamakninah. Ya. Yang ketujuh adalah sujud beserta dengan tamakninah. Ya. Ni sujud pun rukun fi'li, kena buat dengan perbuatan yang disyaratkan oleh syarak macam mana yang perlu dilakukan. Jadi rukun sujud ni rukun yang perlu diperhatikan sebab dia ada syarat-syarat lain yang tidak ada syarat tersebut pada rukun-rukun yang lain. Ya. Iaitu sujud mestilah dilakukan dengan 7 anggota diletakkan di tempat sujud. Jadi 7 anggota ni apa? Yang pertama dahi. Jadi mana-mana bahagian dahi itu perlu diletakkan di bahagian sujud, di tempat sujud. Yang kedua iaitu tangan. Yang kedua dan ketiga iaitu tangan kanan dan tangan kiri, tapak tangan kanan dan tapak tangan kiri. Ya. Yang keempat lutut kanan. Yang kelima lutut kiri, kepala lutut. Ya. Yang keenam hujung jari kaki kanan. Yang ketujuh hujung jari kaki kiri. Jadi 7 anggota ni wajib ada ketika sujud. Wajib ada ketika sujud. Kalaulah tak ada, contohnya dia sujud semua anggota kecuali tangan kanan dia tidak menyentuh di tempat sujud, tangan dia dekat dalam kocek ke, tangan dia menggaru sana menggaru sini, jadi 6 anggota sahaja yang ditetapkan di tempat sujud, maka sujud itu tidak sah, menyebabkan sembahyang itu pun tidak sah. Ya. Jadi 7 anggota. Jadi di antara 7 anggota ni ada satu anggota di dalam sujud yang ada lagi syarat tambahan, iaitu tidak boleh berlapik. Tidak boleh berlapik daripada tempat sujud, seperti iaitu dahi. Ya. Dahi ni tak boleh berlapik. Kalau kepala lutut memang boleh berlapik. Ya. Kepala lutut tu memang boleh berlapik. Jadi kepala lutut, apa lagi? Kaki contohnya, tapak kaki pun boleh berlapik sebab tapak kaki itu